Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nazri Hamdan di dalam saya punya YouTube channel ni. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang yang follow saya dekat social media yang lain lah. Sebagai contoh macam TikTok, macam Facebook, macam Twitter, Instagram. Okey, korang bantu saya lah untuk naikkan subscriber, bantu saya untuk naikkan view saya di dalam YouTube channel ni, dan juga insyaAllah lah daripada semasa ke semasa saya akan cuba menambah baik konten saya dekat YouTube channel ni. Saya sebenarnya pun baru-baru jugalah belajar dekat YouTube ni, dan juga dia memberikan saya peluang untuk cakap dengan lebih panjang lagi lah berbanding social media yang lain lah, contohnya macam TikTok. Okay guys, jom kita cerita tentang satu isu yang panas, yang terbakar dekat Malaysia sekarang ni, iaitu tentang isu beras Malaysia Madani yang baru sahaja diumumkan oleh pengerusi NACOL iaitu Datuk Syed Abu Hussein. Okey. Datuk Syed Abu Hussein ni korang tahu kan, dia ni adalah wakil daripada pembangkang lah yang menyokong Perdana Menteri, dan kemudian dia dilantik sebagai pengerusi NACOL lah. Okey. Pasal politik-politik tu saya tak nak komen lah. Okey. Tapi korang tahulah dia ni siapa kan. Jadi dia telah pun mempengerusikan mesyuarat NACOL yang baru-baru ni, beberapa hari yang lepas, I think, dan dia telah pun membuat satu pengumuman lah bahawa beras dekat Malaysia ni akan dijenamakan semulalah di bawah satu kategori sahaja, iaitu beras Malaysia Madani. Okay? Dan beras Malaysia Madani ni akan dijual pada harga RM30 bersamaan dengan 10 kilogram lah. Kampit 10 kilo, dia akan dijual pada harga RM30. Dan di samping tu dia juga ada yang RM15 lah, 5 kilo, dan juga ada yang 1 kilo dijual lah. Okey, kalau kita tengok lah sebenarnya apa yang cuba dibuat oleh kerajaan ni adalah untuk memastikanlah kestabilan penawaran beras dekat pasaran. Sebab kita tahulah, masalah kita ni adalah kita ada masalah bekalan beras tempatan tak cukup. Okay, dekat Malaysia ni kita punya struktur saya explain dulu lah struktur kita. Mungkin korang dah tahu benda ni, tapi ni untuk orang yang mungkin tak tahulah. Okay, kita ada dua jenis beras lah, iaitu beras import dan juga beras tempatan. Beras tempatan ni sebenarnya dia majoriti beras dekat Malaysia ni kita punya supply adalah daripada beras tempatan lah, tapi ada certain portion lah yang kita bawa masuk daripada luar yang kita jadikan beras import lah, dan kita jual dekat pasaran tempatan. Kenapa kita kena import beras ni? Sebab kita punya market ataupun supply beras tempatan kita ni masih belum cukup untuk menampung permintaan beras dekat Malaysia ni. Jadi sebagai baki dia tu kita bawa masuk lah beras import. Okay, so tak silap saya lah, betulkan kalau fakta saya ni salah, saya ingat dalam 60% lah kita punya supply beras ni sepatutnya boleh dipenuhi dengan beras tempatan. Okay, so balance dia lebih kurang 40% tu kita bawa masuk lah daripada luar. Okay, jadi sebelum ni kita punya harga berbeza lah antara beras tempatan dan juga beras import. Beras tempatan ni di bawah sistem kawalan harga ataupun kita panggil sebagai shilling price. Shilling price ni, okay, ni saya explain sikit lah pasal economics. Shilling price ni adalah bermaksud apabila kerajaan menetapkan sebuah harga tu di bawah harga pasaran. Contohnya harga market tu sepatutnya RM10, tapi kerajaan rasakan RM10 tu dia agak mahal, sangat mahal. Jadi kerajaan tetapkan harga tu di bawah market price, iaitu katakanlah RM8. Okay, jadi kerajaan tak bagi jual pada market price, kerajaan kawal dia, turunkan dia kepada control price ataupun harga shilling, katalah RM8. Okey. Ini adalah satu polisi ataupun mekanisme kawalan harga yang memang biasa dibuatlah oleh mana-mana kerajaan pun kalau mereka merasakan bahawa harga suatu barang tu dia agak mahal dan juga agak tinggi dekat pasaran, dia akan kenakan mekanisme kawalan harga lah. Tapi kita kena tahu bahawa bila kerajaan mengenakan sistem kawalan harga ni, of course tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebajikan rakyat, supaya rakyat tidaklah membayar sesuatu barang tu dengan harga yang mahal, yang sepatutnya, especially lah harga barang tu adalah barang keperluan. Barang keperluan. Barang keperluan ni maksudnya tak kira lah kaya ke miskin ke, tetap akan beli barang tu. Jadi barang tu adalah satu barang kawalan lah. Jadi
kerajaan dia kata, kalau diingat harga barang kawalan tu ataupun barang keperluan tu dia rasa macam agak tinggi, dia akan tetapkan harga shilling, iaitu harga tu di bawah market price. Harga shilling di bawah market price. Tapi kalau harga lantai atau floor price tu di atas market price. Itu korang kena faham beza antara shilling price dan juga floor price. Okay. Jadi, tapi kita kena tahu bahawa penetapan mekanisme harga macam shilling price ke ataupun floor price ni, dia adalah satu sistem yang mana kerajaan kontrol. Maksudnya sistem pasaran tu dia tidak beroperasi secara free market. Free market ni maksudnya harga tu ditetapkan oleh permintaan dan juga penawaran. Tapi kalau dalam sistem kawalan harga, harga tu ditentukan oleh kerajaan. Dia tidak ditetapkan oleh pasaran. Tapi satu perkara yang kita kena faham juga bahawa penetapan harga yang ditentukan oleh kerajaan ni bermaksud bahawa dia keluar daripada market price dan juga dia akan menyebabkan ketidakseimbangan pasaran. Imbalance of market. Jadi kalau kata kerajaan tetapkan harga di bawah harga market price tu, dia punya supply akan terganggu. Supply dia akan terganggu. Okey, sebagai contoh lah, saya bagi korang satu contoh yang sangat simple. Okey. Katakanlah harga barang tu sepatutnya dijual pada harga RM10. Okay? Kemudian, kerajaan kata tak boleh. Kau kena jual ni, kalau kau nak masuk ke dalam bisnes ni, kau kena jual pada harga RM8. Bila saya kira saya punya cost semua kan, saya kira dengan harga RM8 ni, saya cuma untung 5 sen je. Saya cuma untung 5 sen je. Okay? Macam mana saya nak masuk ke pasaran tu kalau setakat untung 5 sen, margin saya 5 sen? Okey, bolehlah. Kalau kata contohnya saya ada satu pasaran yang luas, pasaran saya besar, untung saya satu unit tu 5 sen, tak apa. Tapi kalau kata pasaran saya kecil, macam mana? So kalau saya masuk dalam pasaran tu, saya nak compete dengan mereka yang ada pasaran size market yang lebih besar, memang tak boleh lah. Jadi untuk pasaran macam ni, secara perlahan-lahan market akan bergerak ke arah sistem monopoli. Akan ada certain companies yang cukup besar, yang dia boleh control the market, dia akan mampu untuk bertahan dalam sistem harga macam tu. Jadi dia mengurangkan persaingan, dan juga dia memperlahankan perkembangan keusahawanan. Jadi tak ramailah orang yang berminat untuk jual barang tu kalau kata barang tu ditetapkan pada kadar keuntungan yang sangat-sangat tipis. Orang tak berminat nak masuk ke dalam pasaran tu. Apa baik aku jual benda lain. Mungkin aku jual benda lain, satu unit aku boleh untung RM2. Daripada aku jual benda tu, aku untung 5 sen je, buat apa? Ataupun orang boleh, sistem pasaran yang macam ni dikawal oleh harganya oleh kerajaan, dia pun boleh menyebabkan black market. Kalaulah barang tu ada satu lagi kategori lain. Contohlah macam beras ni pun, katakanlah contohnya harga pada harga 26. Mungkin pada harga tu peniaga rasa macam tak untung ataupun rugi, ataupun untung pun untung sikit je. Saya tak tahulah, saya tak berniaga beras. Tapi yang saya pasti harga RM26 tu adalah harga yang tak kompetitif, yang mana mungkin keuntungannya sangat sikit. Okay? Jadi katakanlah dia dipaksa jual pada harga RM4 ni, kemudian dia nampak ada lagi satu kategori beras ni, iaitu beras import, kata boleh dijual pada harga RM38 atau RM40. So dia akan menggalakkan black market ataupun pasaran gelap ni, di mana mungkin dia akan jual beras tu pada harga imported price. Jadi mungkin ada kemungkinan bahawa beras tempatan ni dipacking semula dan juga dijual pada harga beras import, digunakan packing beras import lah. Itu yang kita baca. Ini bukan saya buat cerita, tapi itu memang kita baca dan dilaporkan dekat berita. Sejauh mana dia betul, saya tidak pasti. Tapi itulah yang diberitakan ataupun kita baca dekat berita. Kemungkinan manipulasi macam ni berlaku. Kemungkinan. Okay, kemungkinan. Saya tak boleh nak cakap ia pasti, tapi ada kemungkinan. There is a possibility. Kalau tidak, mungkin beras kita diseludup ke luar negara juga boleh jadi. Sebab apa? Beras kita beras murah. Mungkin dijual. So the point is that tak kira lah dia di-packing semula ke ataupun diseludup ke, dia akan berpotensi untuk mewujudkan sistem pasaran gelap. Okay. Jadi disebabkan itulah kita, walaupun harga tu dikawal pada harga RM26, there is no point. Tak ada point. Sebab apa? Harga murah tapi barang tak ada. Buat apa? Itu adalah kelemahan
sistem kawalan harga. Di dalam economics, itu adalah kelemahan sistem kawalan harga di dalam economics. Okay. Jadi that's why lah, kalau kata kerajaan boleh bergerak kepada sistem apungan harga, okay, baik dia apungkan harga tu. Tapi dalam kes beras ni, dia mungkin susah sikit nak apungkan harga beras tu sebab beras tu ialah satu harga barang kawalan lah. Barang kawalan dan juga barang keperluan makanan ruji kita. Jadi kerajaan kena betul-betul kontrol harga tu. Okay. Katakanlah dia naikkan harga beras tu, dia selaraskan balik lah. Dan sebelum ni pun ada permintaan daripada industri player supaya harga beras tempatan ni dinaikkan lah, kata RM34 untuk 10 kilo. Dia orang minta RM34 untuk 10 kilo sebenarnya. Tapi kerajaan kata, mungkin kerajaan fikir RM34 ni terlalu mahal lah. Dia jual pada harga RM30. Okay, sekarang dia selaraskan lah. Dia selaraskan balik. So maksudnya dia akurlah dengan permintaan daripada industri player ni untuk selaraskan balik harga beras ni. Okay, daripada RM26 kepada RM30 dia selaraskan balik. Okay. So bila dia selaraskan balik, so maksudnya ruang bagi peniaga untuk membuat keuntungan dengan beras tempatan itu pun atraktif. So maksudnya ada pengusaha cakap, peniaga cakap, boleh buat untung lah dengan harga RM30 ni. That's why ada kemungkinan berpotensi, insyaAllah lah benda ni insyaAllah berpotensi untuk menyelesaikan masalah beras tempatan. Sebab daripada dulu mungkin orang kata tak untung ataupun untung sangat sedikit jual beras tempatan, tapi sekarang ni dah ada lah kenaikan harga ataupun penyerasan semula harga shilling ni menyebabkan oleh kerajaan terpaksa naikkanlah harga ni kepada RM30. Dulu sistem harga kawalan harga ni dia tak ada masalah sangat. Sebab apa? Tidak berlaku satu jurang yang besar di antara harga beras import dan juga harga beras tempatan. Dia punya gap tu tak besar, guys. So dia tak ada isu sangat. Tapi bila jurang dia semakin besar, dia punya gap dia semakin besar, orang cakap, baik aku jual beras import. Kan? Kenapa aku nak jual beras tempatan kalau aku boleh buat untung berkali-kali ganda dengan beras import? Okay? So gap tu dia menjadi besar disebabkan macam kita tahulah, India dah ban dia punya ekspor beras. Okay, kalau India tak ban ekspor beras, jadi mungkin sistem mekanisme harga ni boleh dikawal, boleh diteruskan oleh kerajaan. Okay, walaupun kita tahulah ada banyak tuntutan bahawa harga siling beras RM26 tu sepatutnya dinaikkan sebab dah lama tak naik. Okay, cuma mungkin dia boleh bertahan sikit lagi lah kalau tak kerana India ni. Okay, so sekarang ni mungkin dengan pelaksanaan semula harga baru pada beras Malaysia Madani RM30 ni, dia boleh settlekan masalah beras tempatan. Okay, insyaAllah lah dia boleh settlekan. Mungkin tiba-tiba kita nampak, beras Malaysia Madani berlambak dekat pasaran dengan harga RM30. Okay. Tapi kan guys, yang menjadi persoalan sekarang ni, beras import. Beras import ni masih tidak dijelaskan dengan begitu jelas lah oleh kerajaan sebenarnya. Sebab apa? Kalau korang tengok beras import ni, harga dia dekat RM40. RM40, RM38, RM40. Macam itulah So, kalau lah kata contohnya beras import dijual pada harga RM40. Lepas ni pula dah tak ada kategori beras import dan juga beras tempatan. So, adakah beras import ni akan dijual pada harga RM30? Itu saya tak faham. Itu masih belum jelas lagi sampai sekarang ni sebab memang tak dijelaskan lagi oleh kerajaan lah. Okay? So, macam mana dia nak kurangkan harga beras import ni? Betul tak? RM38, RM40 ni dijual pada harga RM30. So kita tak pasti lagi dan kita mengharapkan supaya kerajaan menjelaskanlah benda ni. Sebab apa? Whether we like it or not, okay, beras tempatan tak cukup untuk cater permintaan dekat negara kita. Still, kita perlu buat masuk beras import. So beras import tu tetap akan diperlukan, tetap akan mesti dibawa masuk lah untuk memenuhi permintaan 100% pasaran domestik dekat Malaysia ni. Tapi kalau katalah orang jual beras import ni dipaksa, sepatutnya beras import ni katalah dia orang boleh jual pada harga RM40, tapi dia orang dipaksa jual pada harga pada harga RM30. Macam mana dia orang nak buat untung, guys? Kan? So kalau kata dia orang tak buat untung ataupun dia orang rasa tak begitu menarik untuk dijual pada harga tu, mungkin dia orang tak bawa masuk beras import. Kalau dia orang tak bawa masuk beras import, jadi permintaan beras, pasaran beras ni pun tak cukup juga. Kan? Walaupun beras
walaupun RM30 beras tempatan muncul. Tapi beras import tak muncul. Still tak boleh nak cater 100% demand dekat kita punya pasaran juga. Yang itu kita kena fikirlah macam mana. So saya pasti, insyaAllah lah, saya pasti mungkin kerajaan dah ada solution dia. Sebab tu dia berani cakap pada harga 30. Cuma saya fikir bahawa perkara ni perlu dijelaskan lah kepada semua orang. Apakah status harga beras import tu? Dan macam manakah harga beras import tu daripada RM40 boleh dijual kepada RM30? Kalau kata lepas ni tak ada lagi kategori beras import dan juga beras tempatan. Dan lagi satu guys, kita kena faham bahawa beras import ni dia subject to global price fluctuations. Dia punya price tu sometimes volatile lah. Okay, sekarang ni kita tengok harga beras import sekarang ni naik Tapi kita tak tahu pada masa akan datang mungkin berlaku satu lagi bencana alam ke dan sebagainya. Dia akan tolak harga beras import tu ke atas lagi. So, kalau macam tu macam mana? Jadi jurang tu dah makin besar dah. Okay, dah makin, so beras import dah makin mahal. Boleh ke dia bertahan dengan harga RM30 tu, ataupun adakah RM30 tu akan di-adjust lagi kepada harga yang lebih tinggi? Mungkin RM34 ke macam tu. Perkara ni perlu dijelaskan lah. Mungkin insyaAllah lah kerajaan mungkin dah ada solution macam mana So, cuma perkara ni masih belum clear, dan bila dia belum clear, dia akan menyebabkan kita punya market ni banyak spekulate lah, ataupun persoalan-persoalan tertentu lah yang ditanya, dan menyebabkan ada ramai yang mungkin terpinga-pinga ataupun spekulate benda ni, dan perlu ada satu penerangan yang jelas daripada pihak kerajaan lah. Okay, itu sajalah saya punya konten ataupun video untuk kali ni. Semoga korang dapat sesuatu daripada video saya. Dan apa lagi guys, jangan lupa tekan butang subscribe tu, dan kalau sudi tekan butang share tu, dan juga tekan butang komen tu, komen dekat bawah banyak-banyak guys. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.